Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita. Program Citra Nusa Atlas Museum dijadualkan secara bersiri bermula Ogos sehingga November 2023 dengan pengisian aktiviti yang unik dan berbeza dalam setiap siri mengikut lokasi bagi menarik minat lebih banyak kumpulan sasar khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agu Dagang berkata, antara pengisian program tersebut termasuk sambutan Hari Museum Antarabangsa Peringkat Kebangsaan di Kuching, sambutan 60 tahun Museum Negara, pameran Malaysia Tanah Airku, Citra Nusa Elias Museum Matang, Citra Nusa Elias Museum Kota Kayang, Citra Nusa Elias Museum di 3 pasaraya terpilih. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan pada Isnin. Menurut beliau, program tersebut akan melibatkan muzium-muzium persekutuan di bawah Jabatan Muzium Malaysia JMM, muzium-muzium negeri dan muzium-muzium institusi yang bernaung di bawah Persatuan Muzium Malaysia PMM di seluruh negara. Dalam pada itu, agensi-agensi di bawah Kementerian Perpaduan Negara KPN akan turut dilibatkan dan jemputan penyertaan akan turut dipanjangkan kepada jabatan atau agensi kerajaan yang lain seperti Kementerian Belia dan Sukan KBS, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS. Katanya penglibatan pelbagai pihak akan menjadikan program ini bertambah meriah serta lebih banyak aktiviti bagi mensasarkan penyertaan yang bersifat lebih inklusif. Justru ujarnya pihak penganjur mensasarkan 400,000 orang akan hadir bagi memeriahkan lagi program tersebut untuk mencapai objektif program iaitu memupuk pemahaman dan kesedaran masyarakat terhadap kepelbagaian warisan sejarah dan budaya yang perlu dihargai dan dipertahankan sebagai identiti nasional yang diwarisi bersama. Sementara itu, Astaka Baharu Padang Bola Sepak Kampung Sinjok yang berjumlah RM100,000 siap sepenuhnya pada Julai 2023. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Sagah Wiin merasmikan Astaka tersebut di Siburan pada Ahad. Menurut beliau, pembinaan Astaka tersebut merupakan salah satu projek di bawah projek transformasi luar badan RTP bagi Dun Tarat pada tahun 2021. Datuk Roland Sagah kemudiannya melakukan simbolik sepak mula bagi merasmikan perlawanan akhir Karnival Bola Sepak Piala Prima Bidayuh 2023. Perlawanan akhir kali ini menyaksikan 3 kategori pasukan bersaing merebut kejohanan iaitu pasukan Dun Kedup menentang pasukan Dun Tarat bagi kategori wanita, manakala bagi kategori veteran pasukan Dun Tebeduk menentang pasukan Dun Serembu dan kategori belia pula pasukan Dun Tarat menentang pasukan Dun Bukit Semuja. Laporan seterusnya, raptai penuh bagi sambutan ulang tahun ke-5 Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS berlangsung dengan lancar di Kuching pada Isnin. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, turut hadir bagi memastikan kelancaran acara sebenar yang akan berlangsung malam ini. Hadir sama dalam raptai tersebut ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Datuk Hee Chang Kee, Pengarah UKAS, Samuel Simon dan pegawai-pegawai UKAS. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dijangka hadir untuk memeriahkan majlis sambutan ini bersama kira-kira 650 tetamu lain. Tetamu lain yang dijangka hadir ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kuhian, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiya Wan Nasar dan div-div kenamaan lain. Antara pengisian program termasuk amanat daripada Premier Sarawak, nyanyian daripada Choir UKAS, tayangan video khas, penyampaian sidil penghargaan kepada organisasi media dan banyak lagi. Keperkembangan di Betong. Penerokaan Sarawak dalam ekonomi baharu seperti ekonomi digital, hidrogen, penyimpanan karbon dan pelbagai lagi menuntut kepakaran anak-anak tempatan dalam bidang sains, teknologi serta kejuruteraan. Dalam hal ini, anak-anak Sarawak perlu menguasai bidang STEM atau sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik bagi memastikan peluang pekerjaan dalam ekonomi baharu itu diisi oleh penduduk tempatan sendiri. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerard Rentab Jabu berkata, penting bagi pelajar menguasai bahasa Inggeris bagi membolehkan mereka menguasai STEM. Jelasnya teknologi sangat penting hari ini kerana ia dapat membantu pelajar dalam proses pembelajaran. Ke arah itu, katanya Jawatankuasa Pembangunan Pendidikan Dun Layar telah menyumbangkan peranti tablet kepada semua pelajar sejak mereka berada di tingkatan 4 agar dapat memperkasakan proses pembelajaran menuju ke peperiksaan SPM.
Beliau berkata semasa Majlis Penangguhan Bulan Bahasa SMK St. Augustine tahun 2023 baru-baru ini. Adun layak itu menambah kepelbagaian bahasa yang ada menunjukkan kepelbagaian budaya dan cara hidup kaum di negeri ini. Menurutnya, penggunaan bahasa merentasi kaum itu sendiri mewujudkan suasana yang unik serta menjadi medium untuk menyatupadukan masyarakat. Sementara itu, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu yang turut hadir menyampaikan geran berjumlah RM15,000 untuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK St. Augustine Betong. Dalam perkembangan lain, Datuk Gerard Rentap berkata masyarakat di Betong khususnya golongan belia harus meneroka peluang perniagaan berasaskan digital yang kini mempunyai pasaran yang luas. Ujarnya dengan Betong mempunyai populasi mencecah 145,000 ketika ini, ia membuka potensi pasaran yang besar untuk aktiviti perniagaan yang diusahakan. Jelasnya potensi ini diperkuatkan lagi dengan jaringan jalan raya, tempat-tempat di dalam bahagian ini telah terhubung sepenuhnya. Dari segi pemasaran, katanya belia harus memanfaatkan teknologi digital untuk capaian yang lebih luas sekaligus menjana pendapatan. Beliau berucap demikian semasa mewakili Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada Majlis Penangguhan Bengkel Pemerkasaan Digital Ekonomi Saberkas Seri 2 Betong baru-baru ini. Adun layak itu menambah bengkel tersebut secara spesifik bertujuan melengkapkan belia Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas dengan kemahiran dan pengetahuan digital ekonomi. Jelas beliau melaluinya, belia berpeluang menimba ilmu berkaitan cara penggunaan platform media sosial yang sesuai berdasarkan kreativiti yang ada untuk menjana pendapatan. Sekitar 50 peserta Saberkas cawangan sekitar Zon Selatan 2 hadir dalam program yang menampilkan penceramah daripada Sentex, Sarawak Digital Economic Corporation, SDEC, Azab Rizki dan Persatuan Sukan Elektronik Sarawak, SESA. Manakala golongan B40 dan M40 menerima berita baik setelah kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan inisiatif itu susulan kejayaan dan impak besar program e-tunai yang terdahulunya telah dilakukan untuk golongan belia. Dalam hal itu, wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS telah menemu bual beberapa orang awam berkenaan pendapat serta pandangan mereka terhadap inisiatif pemberian kredit e-tunai tersebut. Pada pendapat saya, inisiatif e-tunai ini amat baik kerana ia memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia dan ia juga mengalakkan dan mendidik rakyat Malaysia untuk menggunakan kaedah pembayaran secara e-tunai di mana mereka tidak perlu menggunakan cash seperti sebelum ini. Terima kasih kepada Kerajaan Madani. So in my opinion, I think this is a very good opportunity for us to receive the e-credit 100, and it is a very nice movement for the government to giving us that. Sebabnya Tok boleh sedikit sebanyak membantu golongan untuk menampung pembelanjaan and untuk memudahkan transaksi ketika membuat pembayaran. Jadi harapan kami semoga citizen boleh berjimatlah menggunakan 100 e-credit. Pada pendapat saya, terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana membuat satu inisiatif yang baik, iaitu e-credit RM100. Dengan kemudahan itu, ia dapat mengurangkan beban rakyat dari segi pembelanjaan untuk keperluan, dan ia juga dapat membantu untuk mengurangkan penggunaan cash secara tunai, dan juga dapat mengurangkan beban untuk orang yang memerlukan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak, The.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan serotan raptai penuh bagi sambutan ulang tahun ke-5 UKAS di Kuching pada Isnin. #menyebar fakta, salam UKAS.